Okey guys, cerita saya pada malam ini masih lagi belum berganjak ke lokasi yang berbeza, masih lagi di tempat yang sama, di negeri yang sama. Dan perkara ini berlaku kepada seorang sahabat saya yang di mana sebelum ini saya ceritakan di episod 7, yang di mana kami menyambut hari lahirnya. Jadi dialah yang akan saya ceritakan pada malam ini. Jadi cerita dia begini. Apabila semua orang dah dapat rumah masing-masing, jadi sahabat saya yang ke-9 ni, yang seorang ni, dia terlepas daripada kami. Jadi dia tidak duduk sekali dengan kami, bermakna dia tidak duduk serumah. Jadi dia seorang sahaja yang duduk di tingkat 4. Di rumah tingkat 4 tersebut hanya ada 2 orang sahaja penghuninya, di mana 2 orang termasuk dengan dia dan seorang lagi penghuni yang penuh dengan misteri. Seorang penghuni ni tidak pernah keluar daripada bilik, tak pernah tunjukkan wajah, dan hanya duduk di dalam bilik, guys. Adakah penghuni itu manusia ataupun makhluk yang berbeza daripada kita? Jadi kisah dia bermula begini. Apabila setiap hari duduk secara berseorangan, tidur berseorangan, sahabat saya ni, tiba-tiba apa yang berlaku kepada dia yang mengejutkan. Sewaktu malam menjelma, bila mana malam dia balik daripada rumah kami, dia daripada lepak, dia keluar pergi ke rumah dia, dia balik, dia ditemani dengan gangguan-gangguan seakan-akan bunyian-bunyian yang menyeramkan. Jadi dia terus balik ke rumah, dan pada waktu tersebut sudah lewat malam, lebih kurang jam 3 ke 4 pagi. Ialah seperti kebiasaan yang saya ceritakan, apabila orang muda melepak, mereka boleh lepak sampai subuh, kadang-kadang pukul 3, kadang-kadang pukul 4 pagi. Jadi situasi tersebut berlaku pada lebih kurang jam 3 ke 4 pagi. Dia ingin pulang ke rumah daripada rumah kami di tingkat atas dan rumah dia di bawah. Jadi bila mana dia balik untuk tidur, dia dah siap semua, dah ready, orang kata, dia masuk tidur. Tapi baru sahaja 5 ke 10 minit lelapkan mata, ada sesuatu yang berlaku. Dia direntap kakinya sewaktu tidur sehingga jatuh meluru ke hadapan, masuk ke bawah meja. Jadi bila terjadinya macam tu, dia terkejut, dalam keadaan mamai, dalam keadaan tak sedar, tak berapa sedar, dan dalam keadaan mengantuk, baru nak tidur, dan tiba-tiba jadi sesuatu yang macam tu. Dan bila mana bukakan mata, apa yang dia nampak di bahagian tepi tersebut, satu kelibat ataupun bayangan berpakaian putih, berambut panjang, berdiri di berhampiran dengannya. Bermakna tidak jauh sebenarnya. Bila dia buat pandangan, benda itu sangat dekat. Selepas daripada kejadian tersebut, dia mengalami demam panas selama beberapa hari, guys. Inilah yang saya katakan,
di mana saya belum berganjak pergi ke negeri-negeri lain. Saya masih di tempat yang sama, di lokasi yang sama. Lokasi tersebut yang seperti mana saya bagi tahu pada episod awal, selepas kami mendengari ataupun dengar cerita-cerita mistik, pelbagai perkara pelik terjadi kepada kami. Jadi yang familiarnya adalah benda tersebut yang dikatakan makhluk seakan-akan Pontianak. Tetapi berbeza, yang dikatakan seperti Pontianak ini tidaklah menghilai ataupun ketawa ataupun menjerit. Dia hanya menampakkan kelibatnya ataupun penampakannya secara realiti, bukan hanya lintasan tetapi di depan mata. Anda bayangkan, dia tidak mempunyai wajah, hanya berbaju putih yang sangat teruk dan berambut panjang yang kebiasaannya mencecah di lantai. Jadi ingat, jika anda bertemu dengan mereka, jangan lari kerana akan ada yang mengekori. Jangan biarkan misteri membelenggu diri anda. Okey guys, sekian sahaja cerita daripada saya untuk malam ini. Jika anda ada cerita-cerita menarik yang ingin dikongsikan, anda boleh terus WhatsApp saya sebelum kita berganjak ke sesi seterusnya seperti biasa. Ada sesi